Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mula berkecimpung dalam bidang teknikal apabila saya sebenarnya mendapat beasiswa tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA untuk melanjutkan pelajaran saya selepas sijil pelajaran Malaysia dalam bidang ukur bahan. Saya telah belajar A-level saya selama di Birkenhead kat Liverpool. Lepas tu saya melanjutkan pelajaran saya kepada Liverpool Polytechnic dalam bidang ijazah sarjana muda ukur bahan selama 4 tahun. Dan saya telah mendapat ijazah pada tahun 89. Saya pulang ke tanah air. Saya kerja di swasta selama kurang setahun. Alhamdulillah saya dapat ditawarkan kerja dengan kerajaan setelah saya memohon, dan saya telah melaporkan diri saya kepada Jabatan Kerja Raya Ibu Pejabat JKR Malaysia. Lepas tu saya ditukarkan ke JKR Perak sebagai seorang juruukur bahan. Di situlah bermula saya punya kerjaya sebagai seorang juruukur bahan, di mana saya mula belajar untuk menjalankan tugas saya sebagai seorang juruukur bahan dalam bidang teknikal dalam industri pembinaan. Saya belajar macam mana nak buat senarai kuantiti, mengukur kuantiti daripada lukisan-lukisan yang disediakan oleh mereka bentuk oleh JKR Perak sendiri. Saya mula belajar untuk membuat anggaran awalan, anggaran jabatan, buat penilaian, penyediaan akaun mutamat, penutupan akaun mutamat. Di situ saya belajar. Dan pada masa yang sama, saya belajar pentadbiran kontrak. Saya baca buku-buku undang-undang kontrak ataupun kontrak binaan ditulis oleh ketika itulah banyak penulis daripada luar negara. Selepas itu saya telah menjalankan kelayakan profesional saya sebagai seorang juruukur bahan mendaftar. Ketika itu memang susah lah. Ketika itu kena buat 2 tahun logbook. Setiap tahun saya buat laporan interim. Setelah saya lulus logbook saya boleh ambil exam, written professional exam dan juga professional interview. Saya kena buat practical task, 3 practical task. Lepas tu saya kena hantar kepada RISM, Lembaga Juruukur Bahan Malaysia. Baru saya dapat lulus pada tahun 1995. Saya jadi seorang juruukur bahan mendaftar. Selepas saya jadi juruukur bahan mendaftar, saya mula berjinak-jinak dengan undang-undang. Saya dapat masa itu Universiti Melaya ada menawarkan kursus ijazah sarjana muda jurisprudence eksternal daripada Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya pada tahun 1996. Kami merupakan batch pertama lah. Matlamat Universiti Melaya ketika itu adalah untuk bersaing dengan LLB London External. Tapi kena buat, kata dia, kalau dapat degree daripada Universiti Melaya ni masih kena buat Certificate in Legal Practice ataupun CLP. Itu masih ada prasyarat lah. So saya buat lah. Saya buat secara eksternal. Alhamdulillah saya dapat ijazah sarjana muda jurisprudence eksternal pada tahun 2000. Lepas tu saya meneruskan pengajian saya untuk menjadi Certificate in Legal Practice, CLP, dengan saya buat kursus correspondence dengan Bridgefield College. Masa tu saya ambil 2 tahun jugalah nak lulus Certificate in Legal Practice. Selepas tu saya ditukarkan di KL. Selepas 12 tahun saya berkhidmat di JKR Perak sebagai seorang juruukur bahan. Saya pun buat master secara sambilan, part time, pada 2004 silap saya kita mula. Selama 2 tahun lah di Universiti Sains Malaysia, MSc in Project Management, Master Science Degree in Project Management. Ada beberapa kawan saya di JKR lah. JKR Perak ada, JKR HQ ada, JKR Penang ada. Sama-sama lah satu kelas tu. Masing-masing duit sendiri masing-masing, bukan tajaan kerajaan Malaysia lah. Dan Alhamdulillah kita dah lulus dengan Master Science Project Management. Memberi lebih, orang kita pandangan lebih luas lah dengan sebagai seorang juruukur bahan mendaftar, sebagai seorang peguam yang berkelayakan sebagai seorang peguam, dan juga seorang ada Master Science Project Management. Saya lebih luas pandangan saya dan saya lebih seronok lah untuk memberi perkhidmatan di JKR. Bukan sahaja dari sudut teknikal, bukan sahaja dari sudut pengurusan projek, juga dari sudut undang-undang. Lebih-lebih secara khususnya undang-undang binaan. Masa saya di Universiti Sains Malaysia, masa saya buat Master Science Project Management, ada lecturer saya, Timbalan Dekan ketika itu, Profesor Dr. Abdul Aziz Husin. Dia ni seorang peguam. Dia Timbalan Dekan. Dia dah tulis lebih kurang 40 buku, melebihi 40 buah buku lah. Dia kata, Amran, it's about time you tulis buku.
Jadi buku saya yang pertama adalah pengenalan kontrak reka dan bina. Selepas tu saya masih teruja lah. Saya tulis buku saya yang kedua. Isu-isu perundangan berkaitan kontrak binaan. Selepas tu dalam tempoh PKP tahun 2020 pada awalnya tu, saya tulis buku saya yang ketiga, iaitu tuntutan dan kontrak binaan, juga diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Semua yang saya tulis ni, saya dapat dari pengalaman saya, kena buat hands-on lah, hands-on. You kena buat sendiri, jangan suruh staff you buat sendiri. Macam mana nak menilai, macam mana nak benda tuntutan ganti rugi, macam mana nak buat pandangan kontrak binaan dan sebagainya, buat sendiri. Kalau you suruh staff you buat, yang pandai staff you bukan you. Jadi saya buat sendiri, banyak benda saya buat hands-on. Di situ saya lebih, orang kata lebih berani lah, lebih yakin pada diri saya. Sampai satu tahap, saya berani jadi saksi pakar untuk pihak kerajaan. Jadi saya dah jadi saksi pakar dekat 20 tahun dengan mak ayah lah. Banyaklah saksi pakar di pihak kerajaan. Tak kira lah, projek JK ada, projek KPM ada, JK Negeri ada, kerajaan negeri pun ada. Tapi dalam semua laporan pakar tu saya tulis sendiri. 40 volume pun, 40 volume lah saya go through. Tapi yang saya belajar, nak jadi seorang jurukubahan, seorang professional technical, you kena hands on. Itu beza kita daripada profession lain. Profession lain mungkin pengurusan, dia akan ada delegation, dia akan ada okay you buat, I check aja, tak boleh. Kalau you check, you pandai check. You tak pandai buat kerja. Professional, dia kena buat kerja. Saya ingat masa saya kerja di England, masa saya buat degree saya in quantity, saya kerja di Halton Borough Council kat Widnes kat England dulu sebagai temporary assistant QS. Chartered QS dekat sana. Dia kata dia tak ada TA bawah dia. Dia buat sendiri. Dia lah buat BQ, dia lah buat payment, dia buat sendiri. Jadi dia very orang kata very hands on. Begitu juga civil engineer di sana. Dia yang design, dia yang jadi SO. Dia design, dia jadi SO. Dua-dua dia buat. Jadi dia memang very hands on. Dia tahu apa sebenarnya berlaku. Jadi pengalaman saya selepas jadi saksi pakar, saya jadi co-counsel dengan Jabatan Peguam Negara, membantu sebelah dia. Saya banyak belajar dengan Peguam Negara dan penasihat undang-undang. Lepas tu saya pun jadi dalam bidang adjudikasi. Saya dah banyak berpuluh-puluh projek lah saya buat adjudikasi. Itu pun yang saya rasa, yang saya bukan bangga lah, tapi terpaksa juga lah buat. Masa kita dapat adjudikasi kita yang pertama, projek Ipoh Lumut Cawangan Jalan, ketika itu semua tak tahu macam mana adjudication. Seorang pun tak tahu. Jadi saya dengan Haji Rahman daripada Cawangan Jalan, kami berdua lah. Haji Rahman masa tu hari mereka, dia kat pejabat lagi. Saya kat Ipoh, saya tengah draft jawapan. Haji Rahman jurutera penguasa kanan kira, dia di Blok F Cawangan Jalan. Masa hari mereka hari cuti, kami buat kerja kami. Pasal hari cuti, kita WhatsApp kita berkomunikasi. Saya siap, saya email pada Peguam Negara. Dia pun tak ada pengalaman. Jadi kami semua, Haji Rahman, saya, Puan Chandra, daripada AGC, semua tak ada pengalaman, tapi kami berusaha. Kata-kata kita nak defend kerajaan Malaysia. Nawai itu kami, kita kena defend kerajaan Malaysia. Jadi alhamdulillah kita menang. Itulah kali pertama adjudikasi di JKR. Tak ada pengalaman, tapi kami cuba, tak ada kursus, tak ada apa-apa, tak ada peraturan, tak ada sekala, kami buat. Dan kita menang alhamdulillah. Iaitu merupakan kes yang paling terawal lah di negara kita, is projek JKR. Itu pengalaman manis saya, yang saya seronok. Apabila kita bertiga atau berempat kami ni, kami hanya nama itu satu je. Macam mana kita nak defend kerajaan Malaysia, dan pada masa yang sama saya belajar. Itu yang saya seronok. Yang saya seronok kerja di JKR ni, saya always remember lah, kata Datuk Haji Rahman masa dia pengenalan kubahan, kita semua ada. Jurutera kita ada, jurutera awam, jurutera elektrik, jurutera mekanikal, arkitek, jurukuban. Nak belajar, boleh belajar ke siapa saja. Terserah pada masing-masing. Dia kata, you have two choices. You can become a good QS, or you can become a very poor QS. Either way, you will survive in JKR. Tapi what you want to be? You want to be a good QS? This is the place to learn. Because the whole industry follow us. Spesifikasi JKR, dia follow JKR. Spesifikasi prelim JKR, dia follow. Industri benar akan ikut kita punya spesifikasi. So we lead the industry, kata dia. So this is where you learn. So saya belajar banyak. Saya belajar banyak daripada jurutera awam, jurutera elektrik, jurutera mekanikal, arkitek, juru kubahan dan of course para peguam semualah. Jadi bagi saya pengalaman yang amat berharga bagi saya lah. Saya dapat
mengembang kerjaya saya di JK dan berbeza daripada sektor swasta JKR ni, masing-masing tidak lokek ilmu. Semua bersedia nak berkongsi ilmu. Itu yang kita seronok di JKR ni. Dan kita dapat integrate semua kita punya ilmu dari mana-mana bidang dan kita boleh belajar. Jadi bagi saya kalau di JKR ni, ambil peluang. Ambil peluang jadi hands on, jangan jadi bos. Kalau bos ni, you memang kena jadi bos. You tak ada pilihan, you kena jadi bos. Tapi kalau you 100% you lepas pada anak buah you lebih pandai daripada you. Kan? Kalau cek kerja orang, itu kadang saya mengkritik jugalah. Kita jangan cek kerja orang. Menyemak kerja orang dengan buat kerja orang dua perkara yang berbeza. Menyemak senang. Nak cek kesalahan orang. Buat kerja itu yang sebenarnya paling susah dan paling bagi saya paling berharga pengalaman dia. Jadi pada pengalaman saya berharga saya adalah di JK ni kawan-kawan, gedung ilmu, integrasi ilmu, hands on, semua you dapat di JK. Itu bagi saya pengalaman yang amat berharga semasa saya mengembangkan kerja saya seorang jurukubahan di JKR. Saya Amran bin Muhammad Majid mempunyai sedikit harapan untuk Hari Profesional Teknikal Negara agar Profesional Teknikal Negara dapat dimartabatkan dan diiktiraf sebagaimana wajarnya. Bukan sahaja oleh pihak kerajaan, tapi oleh orang awam sebagaimana wajarnya. Sesungguhnya, Profesional Teknikal Negara seperti jurutera, arkitek, juruperubahan, juruperbangunan memang memberi sumbangan yang amat bermakna kepada pembangunan negara kita semenjak merdeka sehinggalah ke hari ini. Harapan saya agar Hari Profesional Teknikal Negara ini terus dinobatkan dan terus diiktiraf oleh orang awam selain daripada kami semua. Terima kasih.